Okay guys, Assalamualaikum. Saya Apik Sulaiman. Assalamualaikum tuan-tuan. Welcome back to my channel. Okay tuan-tuan, hari ni aku nak sambung episod ke-3. Okey, kalau korang dah tengok episod 2, di ending episod 2 aku ada buat teaser episod 3. Actually, teaser episod 3 tu aku cut daripada episod 2 punya. Cuma bila aku tengok semula, view semula, video tu agak rush. Aku agak terkejar-kejar sebab aku nak kejarkan duration video yang pendek lah. Aku tak buat panjang-panjang. So, dia agak rushing sikit. So, aku decide untuk shoot semula lah. Selepas aku belah daripada custom, so aku lepak lah airport Christchurch malam tu. Aku punya car rental pukul 10 pagi esoknya, 19 hari bulan. So aku lepak dekat ni lah, dekat luar kat airport tu. Dia ada ruang menunggu semua kan, ada kursi semua. Aku tengok ramai lah grup-grup yang tidur. Cuma aku memang tak boleh tidur malam tu, sejuk sangat. Dan aku pergi kena kopi lah, kopi, makan aku punya burger McD tu. So aku lepak-lepak sampailah pukul 6 pagi macam tu. Airport tu dah start ramai orang semula lah. So aku masa tu aku terfikir, macam mana aku nak pergi Christchurch ni lah, aku tak reti nak naik apa. So aku nampak lah charter van, limo punya van kan, banyak parking kat luar. So aku baca kat van tulis $15 seorang, $15 seorang. So aku cakap, okey kot $15 kan, aku ambil van lah. Aku belah pergi Christchurch bandar terus lah kan. So bila aku approach lah satu driver. Lepas tu dia cakap aku $15 tu untuk kalau van tu full. Kalau van tu tak full, kalau kau seorang je ride, dalam $65 kot. So dia cakap mahal lah, better aku tunggu bus dalam pukul 8 pagi kot. 8 pagi kalau aku tak silap ada bus. Dia bagi aku nombor bus. Dia cakap nombor bus sekian-sekian, kau naik lah, kau turun kat sekian-sekian. Sebab aku dah tunjuk kat dia alamat mana aku nak pergi kan, tempat yang car rental aku nak pergi tu. So pendekkan cerita lagi, aku naik bus $8. Perjalanan ke bandar tu ambil masa dalam 40 minit tak selaku. Sebab bus berhenti-berhenti tu, dia banyak berhenti tempat-tempat. So sampai ke bandar Christchurch, bus drop aku kat tepi jalan lah, dekat bus stop. Dia cakap, aku dah beritahu dia aku nak ke mana kan. So dia drop aku kat situ, dia tunjuk aku lah. Dah tak jauh lah, dalam 600-700 meter je kan, kena jalan kaki. So aku turun lah. Tapi problem yang aku hadapi mula-mula aku turun ialah, mula-mula aku nak start jalan ialah bag aku sangat berat rupanya. Duffel bag aku tu 23 kilo tu berat. Duffel bag aku pakai kat belakang. Bag kamera aku pakai kat depan. Bag kamera aku besar agak, tebal agak. So kat depan macam tu. So aku ada 2 bag kiri kanan. So aku jalan, kau tahu 700 meter tu, dia punya seksa aku tak ingat berapa kali aku berhenti 700 meter tu. So at the end aku sampailah kat car rental. After aku settle, verify card, macam aku cerita kat episode 1 kan, aku dah verify card semua. So aku ambil lah kereta ni, kereta Nissan. Aku tak ingat Nissan apa, sedan lah, CC dalam 2.0. Tapi okey lah, aku rasa ngam lah kot. Kereta tu besar, memang kereta tu tak cantik pun, tapi aku rasa no problem lah. Janji dia tak rosak kan. Aircon heater semua ada, radio semua ada lah. Ok, so aku pun ambil kereta. After aku ambil kereta, aku realise satu benda lagi. Aku nak pergi mana? Aku dah ada kereta, tapi aku nak ke mana? Aku tak ada plan apa-apa. Aku tak tahu nak ke mana. So that time aku tak ada SIM card lagi tu. So aku tak ada internet, aku punya phone. Jadi first thing aku pergi cari SIM card. And then aku pergi ke petrol pump, kat situ ada jual SIM card. Aku beli Vodafone SIM card. Aku tak ingat berapa dolar. And then kat situ aku beli coffee favourite aku. Kat sana aku ada satu coffee favourite, dia kat Australia pun ada. So coffee tu memang sedap. Dan aku beli snack lah. Snack tu macam, dia bukan power bar kot, snack lah, nanti aku letak gambar kat situ. So bila dapat SIM card, dah dapat kopi tu, aku lepak-lepak minum, activate aku punya internet kan. So next thing aku plan untuk pergi shopping lah.
shopping makanan. So aku pergi ke satu supermarket lah, aku tak ingat apa nama supermarket tu. Later aku check lah. So sampai supermarket tu memang rambang mata lah, sebab apa yang aku rambang mata kat situ ialah buah-buah. Buah-buahan dia nampak fresh gila kot. So aku beli lah, aku beli telur, aku beli margarin, aku beli gula, kopi, teh O, semua aku beli. Buah aku beli apple dengan pear. So after aku dah dapat semua barang tu, aku ada satu benda lagi yang aku tak jumpa lah, iaitu gas. Gas untuk stove aku kan. Gas aku yang jenis bulat, gemuk tu. So aku tak jumpa. So aku refer, aku contact siapa, aku tak ingat. Aku ada contact kawan-kawan lah. Aku tak sure sama ada Uday atau Ali. Sebab Ali ni seorang kawan aku yang dia traveller Baskers. Nanti korang boleh follow YouTube dia. Dia traveller Baskers dan dia kahwin dengan orang New Zealand. So aku tak ingat aku refer sama ada Uday atau Ali lah. So dia orang bagi aku satu tempat mana untuk beli gas ni lah. Dan yang paling best, tempat ni dia macam supermarket kau tahu. Aku rasa tak nak keluar kot daripada kedai tu. Kedai tu macam-macam ada. Dia ada jual official merchandise untuk All Blacks. So dia ada macam-macam. Dia ada jual barang camping, banyak gila barang camping. Tapi dia bukanlah outdoor punya outlet kan. Cuma dia ada pelbagai lah. Ada t-shirt, ada barang-barang sukan, ada barang hardware, banyak. So aku kat situ, hari first tu aku tak beli banyak barang lah kat situ. Sebab aku just nak beli butane gas tu je. Sebenarnya time tu aku dah mengantuk gila. Sebab last aku tidur kat sini, masa aku shopping tu dah dalam pukul 11 tengah hari macam tu lah. So aku beli butane gas. Aku dah settle beli butane gas, barulah aku fikir aku nak ke mana. Aku memang tak nak check in. Aku tak nak check in hostel. Aku nak camping. So aku nak ke mana? So nasib baik lah, masa sebelum fly aku dah standby camping map. Camping map tu nama dia Rankers Camping New Zealand, dan lagi satu Camper Map tak silap aku lah, ke Camp Map macam tu lah. Apps ni bagus kau tahu. Apps ni boleh guna kat Australia dan New Zealand. Apps ni bagus. Dia akan dia map macam Google Map, tapi dia ada campsite lah. Dia tunjuk campsite je. Dan setiap campsite tu bila kau klik, dia ada info berapa kau kena bayar, apa facilities yang ada kat campsite tu, ada air ke tak, ada shower tak, ada toilet tak, kena bayar ke tak. So map tu lah yang membantu aku sepanjang 22 hari kat New Zealand lah. Aku pun dapat lah satu campsite. Nama campsite ni Coast Fort Ground. Ini campsite free. Campsite yang free. Aku memang cari yang free je kalau boleh kan. So campsite ni terletak dalam 50 kilo di luar bandar lah, di luar bandar Christchurch. So aku pun dah start drive. Aku open waste, aku open waste dan aku start drive lah. So inilah adalah first drive aku yang aku rasa aku ada feel sikit lah kat New Zealand. So this is my first drive in New Zealand. So aku lalu farm dia. Sebenarnya farm ni aku dah nak cakap, kita pernah lalu di Australia, mungkin korang pernah lalu negara lain. Cuma aku rasa di New Zealand ni ada persona dia sendiri, ada landscape persona dia sendiri. So aku nak cerita pun susah, nanti aku just up video je kau tengok macam mana. Dia punya sepanjang perjalanan tu aku memang buka je tingkap. Cuma kalau lalu farm kau faham lah, kau bawa baju banyak sebenarnya kan. Sejuk memang sejuk lah. So aku sampai Coast Fort dalam pukul 12.30 macam tu, pukul 1. Aku memang dah mengantuk sangat-sangat. So aku set up tent. Tent tu kan aku baru beli kan. Aku cerita episode 2 aku baru beli. So aku dah set up tent, aku tersalah set up. Tapi aku punya mengantuk, aku dah tak peduli lah. Aku tidur je. So aku tidur. Masa tu aku tidur dah dalam pukul 1 je tu. Aku terbangun semula sebab sejuk kau tahu. Dalam pukul 3 macam tu aku terbangun sebab aku sejuk. Lepas tu baru aku realise aku pergi ni, aku bawa kemah semata. Aku tak bawa ground sheet, aku tak bawa fly top semua aku tak ada. Aku tak bawa sebab aku tak nak beratkan beg aku. So the issue dia, kemah aku selapis macam tu, dan direct sejuk dari suhu sejuk dari tanah tu naik ke kemah kau tu. So jadi benda tu macam aku cakap tak apalah, sejuk sikit kan. So aku alas dengan sleeping bag lah. Aku ada sleeping bag je, aku tak ada benda lain. So aku alas sleeping bag. And then bila aku dah bangun tu, aku bangun lah. Aku bangun dan aku memang kebulur gila.
dan aku start masak lah. Bila aku dah siap masak, dah siap makan, baru aku nak explore campsite tu. Campsite tu biasa je, dia cuma open ground, dia ada bush-bush macam tu je. Dan dia, kat campsite tu ada satu creek lah, ada satu sungai kecil. Dan aku try lah pergi main-main air sungai tu, memang sejuk nak mampus. Lepas tu, kat campsite tu tak ramai orang. Aku macam kat center jugalah, dekat dengan sungai lah, depan dengan sungai. Dekat hujung side tu ada satu camper van parking, dan sebelah campsite aku ni ada satu family camper van juga, family lah. Ada uncle ni dengan auntie ni, lepas tu dengan anak dia lah, anak perempuan dia, cun juga lah, anak dia ni cun juga, besar lah, aku rasa umur dalam 18-19 tu, cun lah. So aku macam tak peduli sangat kan, sebab aku kesana aku tak ada kan nak usyak kau ke apa, dia mampus lah, aku buat hal aku je. So petang tu aku tak buat apa sangat lah, aku just lepak tepi sungai. Aku ada buat time lapse, tapi time lapse tu fail sebab aku tak ingat sebab apa time lapse aku tu fail. So petang tu apa yang paling best aku dapat kat campsite tu ialah sunset guys. Sunset dia, ya Allah subhanallah, memang lawa gila sunset dia. Sebab aku memang nak cakap aku penggila sunset macam poyo sangat kot, tapi aku banyak sunset yang aku layan. So dia ada, aku rasa first impression sunset aku ialah kat Cosford lah, Cosford Ground. Dia punya, orang kampung pakai rembang langit dia tu colourful, ada pink, ada biru cerah sikit, memang cantik gila. So macam aku ada snap gambar lah kat tu, nanti aku bagi insert lah gambar-gambar kan. So lagi satu, kat campsite tu dia ada toilet sahaja, tak ada shower. Dia ada toilet sahaja, tak ada shower. Aku tak tahu macam mana dia orang mandi kat sungai ke, dia orang tak ada air toilet ke, tapi toilet dia memang tak ada pipe. So kau lap tisu je lah. So aku awal-awal tu aku memang tahan je lah kan, aku memang tak ada rasa nak terberak ke apa, aku tahan je. So malam tu aku dalam pukul 9 macam tu, so aku pergi ke toilet lah. Aku pergi toilet sebab dia satu sinki, aku nak ambil air lah, aku nak ambil air nak masak. So bila aku on the way balik ke toilet tu dalam 200 meter je, aku on the way balik dari toilet tu, aku terpaksa lalu yang family tu punya kawasan lah, yang family ada anak ni kan. So aku lalu, so uncle tu tegur aku lah. Dia tegur aku, dia tanya aku dari mana. So aku cakap aku di Malaysia. Tanya aku seorang je, aku cakap aku seorang je sini. So mula-mula dia cakap, dia ingat aku dengan geng-geng semalam. Dia cakap kat campsite aku tu ada satu van yang camping. Dia ingat aku ni geng-geng tu patah balik kan. So dia cakap itu budak-budak tu geng-geng kunyit. Geng kunyit, gay boy benda. Kalau tak silap aku lah, aku rasa itulah fahaman aku apa dia cakap, geng-geng kunyit kat situ. So dia ingat aku ni geng-geng kunyit tu datang kat situ. So aku cakap tak lah, aku memang seorang, aku parking situ je. So dia tanya aku lah, nak pergi mana lagi pas ni. So aku cakap aku memang nak drive, aku nak go deep inside South Island lah. So dia just wish good lah. Dia cakap jangan risau lah, dia cakap kau camping kat New Zealand ni jangan risau, kau cakap. Sebab dia cakap mostly semua orang baik-baik lah. Dia cakap jangan risau, dan kat New Zealand ni kau tak perlu risau pasal binatang buas. Dia cakap kat aku, ular ke, dia cakap tak ada ular ke, tak ada ular berbisa. Dia cakap tak ada ular berbisa. Dia cakap kau jangan risau, ular berbisa ke macam tu pun tak ada. Aku cakap biar betik lagi. Dia cakap betik. Aku pun tak ada ular. So aku pun tak sure lah. Aku tak pernah study betul ke tak ada ular ke, ataupun tak ada ular berbisa kat New Zealand. So kat situ aku dah dapat explanation yang aku lega lah. Sebelum tu aku tak terfikir pun pasal binatang buas kan. So aku punya conversation dengan uncle tu habis kat situ je lah. So aku dah balik ke kemah aku masak kopi, minum kopi semua, layan minum kopi, lepak-lepak dengan kemah. Aku pun lelap. Aku lelap awal jugalah, dalam pukul 10 malam macam tu aku dah tidur. Tapi dalam pukul 2 pagi aku terbangun. Sebab aku tak tahan sejuk gila. So aku bangun, aku
aku pakai thermal tu. Aku pakai thermal suit. Thermal suit. Lepas tu aku pakai jeans dengan jaket. Lepas tu aku sarung dengan sleeping bag. Aku tidur. Aku sejuk gila. So aku cakap, macam mana aku nak tidur? Sejuk sangat ni kan. Sebab betul lah, aku tak bawa ground sheet. Tu silap aku satu lah. Aku tak bawa ground sheet. Sejuk gila. So aku pun tak tahu buat apa lah. Aku pun ambil kain blanket aku lah. Alas kan. So aku try tidur. Tapi orang tak boleh tidur. Kau tahu, sejuk tu bukan datang dari tanah je. Sebab aku tidur macam tu. Sini dah dinding kemah tu. Sini dinding kemah. Sejuk dari dinding kemah tu melekat kat kepala aku. Beku otak aku. Sejuk gila. Memang sejuk gila. So aku try lah. Aku ambil snow cap. Aku sarung snow cap aku. Aku tutup dengan hoodie kan. Aku try tidur. Boleh lah lelap sekejap. Lepas tu terbangun. Sebab snow cap kau tercabut kan. Hoodie kau tercabut. Lepas tu macam sejuk gila. Aku tak tahu macam mana nak solve problem tu lah. So aku entah macam mana dah mengantuk tu, aku terfikir aku nak buat, aku sarung t-shirt aku buat ninja. Kau tahu ninja, kau pernah, kalau kau tengok teaser episode 2, kau nampak gambar ninja aku kan. So aku buat ninja macam tu supaya aku cover kepala aku. Cuma aku keluar hidung dengan mata je macam tu. Dan barulah aku tarik hoodie dan tidur. Barulah settle. Itu pun aku terbangun agak awal jugalah. Aku bangun dalam pukul 5.30 pagi. Aku bangun sebab aku lapar dan sejuk. So aku keluar dan aku memasak semula. Aku masak Maggi lah. Aku ada buat Maggi curry tu. So kat situ lah baru aku Maggi curry tu sedap gila kau tahu. Kat tempat macam tu dia jadi sedap gila. Kat Malaysia pun kita kadang tanya apa je sedap. Tapi kat situ jadi sedap gila. Dia jadi penawar kesejukan. Selain pada kau boleh cover kau punya lapar kan. So aku bangun pagi tu niatnya aku nak buat time lapse lah. Sunrise punya time lapse. So bila dah dia punya sunrise aku tak ingat lah. Tapi aku ada guide lah sunrise dia. Aku ada satu apps nama Photopil. Apps Photopil ni yang akan guide sunrise, pergerakan bulan dan pergerakan matahari semualah. So aku ada apps lah. Apps tu berbayar, aku belilah. Sebab memang aku dalam dalam skop kerja aku memang aku pakai lah benda tu. So aku dah tengok okey dia punya ni, cuma satu aku tak check weather. So bila aku dah pacak time lapse aku dah run, matahari tak keluar-keluar kau tahu. Dia just cerah macam tu je. Fade macam tu, matahari tak keluar-keluar. So macam aku cakap, mana matahari kan? Tak keluar-keluar. Rupanya memang awan dia tebal, dia cover matahari. Aku pun just turn off lah time lapse aku. Jadi tak ada apa lah kat situ kan. So kat situ habis lah satu hari aku pengalaman first campsite aku pergi, Coastport Ground. Dan itu pengalaman pertama aku camping kat New Zealand dan drive di New Zealand, hari pertama lah. So aku bangun pagi tu, aku memang plan nak tukar campsite lah. Cuma waktu tu aku tak plan untuk pergi jauh ke dalam lagi. Sebab aku kan masih menunggu partner aku yang 2 orang tu, yang aku cerita episod 1 kan. Dia buat satu visa. So aku masih menunggu jawapan diorang. So aku memang plan untuk berlega di sekitar Christchurch sahaja. So hari kedua tu bila aku bangun, aku sarapan aku ada beli snack tu. Snack tu memang aku kat Australia tu pun aku gemar makan snack tu. Aku tak ingat apa brand dia, nanti aku letak, aku ada gambar dia, nanti aku letak gambar dia. So aku sarapan benda tu je. So aku dah pick up, aku tak mandi, memang aku tak mandi. Jangan basuh muka, gosok gigi. So aku dah packing barang, aku start drive. Aku drive ke dalam je sikit lagi. So aku drive dari Coastport menuju ke Rakaya. Rakaya ni atas sikit, aku rasa dalam 40 km dari Coastport. So dalam total dalam 100 km dari bandar lah. So aku ke Rakaya River. Sebenarnya aku punya mood untuk trip ni masih belum ada. Sebab kalau kau tengok episode 1 aku dah cerita sebab apa kan. So aku mood tu masih kurang suam-suam lah. Bila aku sepanjang on the way ke Rakaya tu, aku memang banyak stop lah. Tapi aku tak banyak ambil gambar. Aku pakai phone je, aku update. Aku just ambil snap guna phone je. Aku memang malas nak keluar kamera time tu. So aku masuk Rakaya campsite. Rakaya campsite ni berbayar, aku tahu. Kalau tak silap aku $15. Dia under DOC.
Department of apa benda lah, Australia punya kan. Dan kat Rakaya lah pengalaman pertama aku berdepan dengan Honesty Box. Honesty Box. So Honesty Box ni kalau korang tahu, campsite ni dia berbayar, tapi tak ada orang yang jaga kaunter ke apa. Dia ada satu kotak, macam kotak mailbox, dan dia ada sediakan borang atas tu. Kau borang tu envelope. Kau tulis nama, tulis nombor kereta, nombor kenderaan, tulis berapa hari kau nak duduk, kau adalah detail di situ. Lepas tu kau letak duit dalam envelope dan campak ke dalam box. Itu sahaja Honesty Box. So kau jujur tak jujur lah. Aku kat Rakaya tu memang tak ada ranger, cuma ada satu family lah, family juga, caravan yang dia orang park kat depan lah. Aku cuma ambil pot belakang. Aku kalau boleh memang tak nak dekat dengan orang lain, so aku ambil pot yang belakang sikit lah. So aku sampai Rakaya Josh ke Rakaya Gosh, aku tak tahu macam mana sebut dia. Aku sampai Rakaya Gosh ni dalam pukul 2 petang macam tu. So aku set up kemah. Biasa rutin aku sampai aku akan set up kemah. Lepas tu aku masak lunch. Aku masak biasalah nasi segera aku. So lepas aku makan semua, aku bersedia untuk hiking lah kononnya. So masa tu aku tak rasa sejuk sangat, sebab aku dah makan semua kan. Makan nasi biryani kambing. So aku dah packing barang. Aku pun turun lah. Dia Rakaya ni betul-betul tepi sungai tau. Sungai dia besar, tak besar jugalah, tapi besar daripada Coast Spot punya sungai lah. Dan dari Rakaya ni kau dah nampak Snowcap Mountain punya view, tapi jauh lah kan, tapi nampak lah. Dia ada pine punya pine forest dia, semua cantik lah tepi sungai. So aku pun start turun lah. Dia kan turun sikit dari campsite, aku turun sikit. So aku berjalan lah di tepi sungai tu lah. So sampai kat tepi sungai Rakaya ni, aku pun keluarkan drone aku lah. Aku set up drone. So aku fly. Masa tu memang cun gila. Aku rasa memang, sebab aku pergi Australia aku tak bawa drone. So aku rasa puas hati lah. Kat New Zealand aku bawa drone dan aku fly. Aku shoot vlog 4K. So aku rasa memang power lah. Gambar dia punya scenery tu power gila. Memang best gila. Aku fly ulang kali. Aku 3 bateri. So aku habiskan 3 bateri kau tu petang tu. So aku fly over the bridge. Aku fly go deep inside. Aku pergi ke dalam lagi, ke menghala ke Snowcap Mountain. So aku fly macam-macam lah aku buat. Sampai yang bateri drone last tu, tangan aku shaking kau tu. Dia auto shaking je tangan aku, macam mau Parkinson kau tu. Betul. Rupanya aku perasan angin dah kuat kan, sebab dekat aku punya screen remote, dia ada dekat screen phone aku yang untuk handle drone, dia ada warning pasal angin. So angin memang kuat lah. Lepas tu angin dah datang tu, sejuk gila kau tahu. Sejuk sampai aku menggigil macam tu. Aku dah menggigil macam tu, aku automatic aku tekan home button lah. So bila dah keluar drone dah settle semua, aku dah lega lah. Tapi aku still sejuk gila lagi lah. Aku kan plan nak hiking. Aku baru sampai sungai, tak hiking pun lagi. So macam aku cakap, tak apa kot, aku try lah hike lagi sikit. Sebab nak patah balik kemah kan memang aku tak turun semula dah. So aku hike lagi sikit. Aku pula masa tu aku tak bawa bekal air apa tau. Aku tak bawa bekal apa. So aku just hike along the stream. Aku sampai aku duduk, aku lepak kat bawah pokok. Sebab bagi aku udara sejuk dia tu macam ganggu pernafasan aku tu. Macam ada rasa berat sikit lah nak bernafas kan. So aku lepak kat pine, dekat area hutan pine lah. And then dah masa tu baru dah petang sikit tu, barulah matahari keluar, matahari sunset baru keluar. Sunset keluar dari celah-celah pokok pine tu, keluar matahari sunset. Cun gila. Cuma aku tak ada ambil gambar aku sunset tu, sebab aku just lepak kono-kono acah-acah deep layan sunset.
Lepas tu aku menulis. Aku ada journal aku. So aku menulis. Dalam buku ni aku tulis lah apa aku buat kan. So aku tulis dalam buku ni apa aku buat. Contohnya aku baca kan, okey, aku ke Rakaya, aku fly drone, aku turun berjalan ke jambatan, masuk ke hutan pine. Macam tu lah, bukanlah aku tulis saja. Apa benda tulis saja. So aku layan kejap lah. Sebelum aku balik campsite, aku layan kejap. Aku balik ke campsite, hari dah agak gelap lah. So aku balik campsite, aku terus bancuh kopi panas lah. Aku bancuh kopi panas, aku masuk kemah, aku minum kopi. Lepas tu aku masak Maggi, aku makan Maggi. Sebab aku punya meal nasi sekali sehari je. So selebihnya aku kena makan benda lain lah. Makan rumput ke, makan pokok ke. So aku malam tu aku just makan Maggi. Dan aku ada mushroom soup. Aku ada mushroom soup. So aku layan lah. So bila hari dah gelap, cuaca makin melampau sejuk, nak mampus gila. Aku pakai, okey lah, aku punya layer, aku ada thermal suit. Satu thermal suit. Aku ada sarung jeans. Aku tak ada seluar tidur, aku sarung jeans. Lepas tu aku sarung flannel, satu flannel. Aku sarung lagi satu bubble jacket. Lepas tu aku sarung lagi satu hiking mini jacket. Berapa lapis baju aku? Kau teka? Berapa banyak? Sejuk lagi. So aku cakap, Allah, macam mana ni, sejuk gila kan. So aku keluar semula kemah. Aku keluar kemah. Tepi kemah aku ada satu tunggul kayu tau. Tunggul kayu tu lah pot aku buat dapur lah, masak. So aku bancuh kopi lagi. Kopi panas lah. So sambil aku bancuh kopi tu, aku tengok ke langit. Aku dongak ke langit. Aku cakap, ya Allah, subhanallah, cantik gila kau tu. Milky Way auto cantik guys. Milky Way auto cantik, auto padu. Milky Way yang padu lah. Aku ni bukanlah ahli-ahli landscape ke tu. Ahli-ahli stargazing ke, aku tak layan sangat. Cuma aku memang aku suka tengok gambar-gambar Milky Way kan. So aku pernah shoot Milky Way dulu sekali kat Pangkor masa lepak kat kedai Syam. So aku main bedal kan. Syam keluar cepat. So malam tu aku berpeluang lah shoot first Milky Way aku kat New Zealand. So aku keluar, angkat tripod semua, pacak kamera. Sempatlah aku google macam mana nak shoot Milky Way. So aku shoot lah Milky Way. Yang aku rasa lawa gila. Aku cakap dengan kau kan, lawa gila. Kau tengok gambar ni, memang lawa gila Milky Way. Aku rasa puas hati lah, hilang sekejap cerita sejuk aku tu. So bila dah habis shoot Milky Way semua, aku masuk dalam kemah. Tapi aku still tak boleh nak lelap sebab aku terlalu sejuk. So apa aku buat? Aku buat benda yang bodoh dan berbahaya sebenarnya. So aku ambil aku punya stove dan gas tu, aku bawa masuk dalam kemah. Aku letak satu alas papan, aku letak stove dengan gas kat ujung kemah. Aku nyalakan, aku hidupkan. Sebenarnya benda tu bahaya gila kau tahu. Kau punya gas meletup, tak pun stove kau terjatuh ke, kemah terbakar, aku nak tidur lah apa? Takkan aku tumpang kemah orang lain. Memang bahaya. So aku lelap kejap, bangun, sebab risau lah. Tapi temperature dalam kemah tu memang dah cun lah kan. Sebab bila pasang stove tu, temperature dia memang okey lah, ngam lah, sedap lah tidur. So nak pendekkan cerita, aku bangun pagi tu, aku dah settle, aku dah dalam pukul 6 macam tu lah. Aku bangun, aku dah bancuh kopi semua, sarapan macam biasalah snack aku. So aku lepak, aku tunggu terang sikit, hari dah cerah sikit, aku packing kemah. So aku packing semua barang, masuk kereta. Masa tu aku plan, aku nak pergi ke dalam lagi sikit lah. Aku tak ingat nama tempat tu, Mount apa lah, aku tak ingat. So aku plan aku nak ke dalam lagi lah untuk hari kedua tu. So aku dah masuk kereta, sambil-sambil aku cari-cari tempat tu, aku tertidur. Aku terlelap dalam kereta kau. Aku terlelap dalam kereta. Bukan kejap, 3 jam. 3 jam aku terlelap dalam kereta sebab malam tu aku tak boleh tidur. So bila aku bangun,
aku bangun, aku pun mengadu lah masalah aku ni kat si Ude. Aku cakap, aku tanya dia, macam mana solution untuk orang macam aku ni camping sejuk. So Ude bagi aku solution lah. Dia cakap aku hang pergi beli hot water bottle. Nama benda tu hot water bottle. Aku tak tahu benda ni sebab aku tak pernah bayangkan aku akan camping tempat sejuk macam ni. Paling sejuk pun aku pergi kat mana, Cameron, Sungai Pauh kan. So hot water bottle ni dia getah tu, botol getah yang kau isi air panas kat dalam. Lepas tu kau campak dalam sleeping bag, kau tidur lah. Dia bagi panas lah suhu dalam sleeping bag tu, tapi dia tak kekal lama. So bila air panas dah sejuk jugalah, tapi at least kau boleh lah tidur kan. Kau dapat lah mulakan pelayaran tidur kau dengan bagus kan. Lagi satu, aku punya gas masak yang aku beli 2 botol tu habis sebab aku buat jadi heater dalam kemah kan. Habis gas tu. So aku pun aku plan aku nak ke Mount apa benda tadi. Aku akan cari pekan-pekan yang dekat lah untuk beli gas tu. So aku pun sebelum aku gerak, aku sempat charge tu. Aku charge drone aku dalam kereta. Aku guna Inca charger lah untuk drone. So aku charge drone. So bila aku keluar daripada Rakaya Josh ke Rakaya Gosh tu, aku keluar dalam tak jauh lah, dalam 5-6 km je aku start jalan. Aku nampak view yang aku secun lah. Setakat itu aku nampak view cantik gila. Aku tak ingat nama gunung apa, tapi clear lah. Sebab sebelum tu dari Rakaya aku nampak gunung tu sama-sama aja sebab ada pine forest macam tu kan. So kali ni aku nampak gunung set of mountain yang clear gila. So aku berhenti tepi jalan, aku fly drone. Okey, ni tragedi drone aku yang agak ngeri. So aku sempat charge 1 bateri sahaja. And pagi tu aku sempat charge 1 bateri. So aku pun take off drone. Bateri tu full charging. So aku take off drone. Aku dah take off, aku pun fly. Aku fly jauh lah, cross pada ladang semua. Ladang lembu macam tu. Aku menghala ke gunung tu lah. Tapi gunung tu still far away lah, still jauh lagi. So aku dah record semua. First aku dapat warning dalam apps DJI aku, warning battery low. Aku pun terkejut lah, apa hal battery low pula kan, aku baru charge. So aku tak apalah, aku just return home. Aku tekan return home lah. So drone aku patah balik tak sampai kat aku lagi. Aku rasa dalam tak jauh lah, dalam tak sampai 1 meter, 50 meter, tiba-tiba warning naik lagi sekali, emergency landing guys. Emergency landing kau tahu. Aku pun berlari lah. Drone tu aku dah nampak. So aku tinggalkan remote, aku tak boleh kereta, aku berlari gedah semak ni. Sebab drone tu nak landing dalam ladang kau tahu. Sebab gap ladang yang jalan tu dekat je. Ni jalan, tepi jalan macam tu dah pagar. Ada semak-semak sikit, ada pagar. So aku cakap lantak lah, aku panjat pagar tu, aku berlari masuk ke dalam. Dia bukit tu, bukit. Dah masuk pagar tu, bukit lagi turun macam tu. Banyak lembu tu usia aku. Apa hal Mamat ni, berlari pula. So tapi selamat lah, drone aku selamat. Dia landing, aku sempat lah ambil. Dan aku patah balik lah ke kereta. So habis cerita lah pasal drone tu. Memang cuak lah. Sebenarnya bateri aku tu dah kembung. Sebab aku ada cerita kan, aku charge bateri kat Sydney. So dia sebenarnya kau nak travel naik kapal terbang ni, kau kena discharge bateri drone kau. Sebab pressure kat atas tu lah yang buat bateri kau jadi macam tu kalau kau full charge. So bateri tu aku charge kat Sydney, pernah charge kat Sydney, dia jadi rosak lah senang cerita. So settle lah aku dengan drone punya case tu, settle. So aku start driving. So aku rasa aku kena cut setakat ni je kot. Sebab aku rasa dah dekat 30 minit kot video ni ke lebih. Aku rasa mungkin lebih 30 minit. Buat lama juga aku cakap ni. So aku stop kat sini je episod 3. Dan episod keempat nanti aku akan ceritakan kau macam mana aku dah pergi jauh
Tapi aku tak jumpa kedai yang jual gas tu. So benda tu problem lah bagi aku untuk aku memasak, nak baca kopi semua. So kat situlah apa yang terjadi dengan kereta aku rosak. Dan apa yang aku buat di hari ketiga, di episod keempat. Hari ketiga, episod keempat. Okay guys, aku rasa setakat tu je. Aku record awal video ni sebab aku plan nak road trip ke utara Isnin ni dengan kawan aku. So maybe aku 2 minggu on road trip ke utara, drive and camping kalau jadilah. So sebab tu aku siapkan video ni awal dan aku upload ke YouTube awal, dan aku akan buat schedule publish. So apa-apa pun, aku sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kawan-kawan yang subscribe, dan semoga terus support dengan menonton video-video aku. Cuma aku rasa episod New Zealand ni akan pergi banyak episod aku rasa, sebab setiap hari aku akan mengalami satu pengalaman yang agak bangang dan bodoh, dan benda tu lah sebenarnya yang membezakan setiap perjalanan korang dengan aku dan traveller lain. So mungkin kau pernah ke New Zealand, mungkin kau dah berpuluh kali ke New Zealand, dan aku yakin setiap kali kau ke New Zealand tu semua ada pengalaman yang berbeza lah. Apatah lagi aku orang yang first time datang ke New Zealand. So aku harap apa-apa yang aku share ni adalah sedikit input atau info yang kau boleh pakai, yang kau boleh prepare sebelum kau datang camping ke sini. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Aku harap korang enjoy episod kali ni. Mungkin panjang sikit, aku selebih 30 minit. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik Sulaiman.